Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita manjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersambung pengajian dalam kitab Minhajul Talibin, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa dan Allah mengabulkan segala hajat dan menyelamatkan kita daripada segala bala, daripada segala wabak, daripada segala bencana dan musibah dan azab di dunia dan akhir. Dan mudah-mudahan Allah mematikan kita dalam husnul khatimah dan menyelamatkan kita daripada segala azab dan mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan Allah membukakan bagi kita pintu kefahaman dalam agama dan taufik dapat kita mengamalkan apa yang kita telah mempelajari. Kita masih membicarakan tentang kewajipan menghadap ini kepada kiblat apabila kita melakukan salat. Dan penulis beliau membicarakan tentang pengecualian. Ini yang kita bicarakan pada minggu yang lepas. Beliau memulakan dengan mengatakan ada keadaan-keadaan yang mana tidak diwajibkan kita menghadap kepada kiblat. Yang pertama, beliau membicarakan tentang syiddatul khauf, cuma dalam fasal ini beliau tidak mensyarahkan tentang syiddatul khauf, ini akan datang. Selepas itu beliau membicarakan tentang musafir. Ini yang kita bicarakan minggu lepas. Kalau sekiranya seorang musafir dan dia melakukan solat sunat, jadi ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama kita mengatakan dia menunggang. Keadaan yang kedua dia berjalan. Maka kalau sekiranya dia menunggang dan dia boleh menghadap kiblat dan dia boleh menyempurnakan rukuk dan sujudnya, dan penulis memberi misal seperti apa, kalau sekiranya kenderaannya berhenti dan dia boleh melakukan solat di atas kenderaan. Zaman dahulu mereka ada sesuatu dikenali sebagai khaudaj. Ini khaudaj ini dia dikirakan sebagai sesuatu papan yang dibuat sebagai bilik, diletakkan atas unta. Jadi kalau sekiranya unta itu berhenti, dia boleh melakukan solat. Dia boleh melakukan solat dengan berdiri, dengan menyempurnakan rukuk dan sujud. Maka wajib dia melakukan sedemikian. Begitu juga zaman dahulu mereka ada kuda, lepas itu mereka letak apa? Seperti karavan diikat kepada kuda. Ini juga yang dimaksudkan oleh penulis. Yang ini maksudnya kalau dia menaiki kenderaan dan dia boleh melakukan rukuk dan sujud dan boleh menghadap ini kepada kiblat, maka diwajibkan. Akan tetapi kalau sekiranya dia tidak mampu melakukan sedemikian, seperti dia menunggang kuda sebagai misal, maka kita mengatakan apa yang diwajibkan adalah diwajibkan dia menghadap ini kepada kiblat dalam takbiratul ihram. Diwajibkan dia menghadap ini kepada kiblat dalam takbiratul ihram. Selepas itu dia menaiki kenderaannya dan dia melakukan rukuk dengan sujud dengan ima. Ini kita membicarakan, jangan memberikan isyarat. Dan ada pendapat ini yang lemah mengatakan hatta salam juga diwajibkan dia menghadap ini kepada kiblat. Tapi pendapat yang muhtamad, salam ini tidak diwajibkan dia menghadap ini kepada kiblat. Jadi kita mengatakan zaman sekarang kita kena lihat keadaan. Zaman sekarang kita naik kereta dan kita naik kapal terbang dan kita naik kapal dan sebagainya. Kalau kita mampu menghadap kiblat dan kita mampu melakukan rukuk dengan sujud, wajib kita melakukan sedemikian. Kalau kita hatta di atas kapal terbang misalan, kita dapat melakukan sedemikian, maka wajib kita melakukan sedemikian. Kalau tidak, kita solat dalam keadaan duduk dan kita menghadap kiblat, yakni dalam takbir. Selepas itu yakni kita melakukan solat. Kalau solat sunat, sah solat kita. Tetapi berkaitan dengan solat wajib, maka kalau sekiranya kita tidak dapat melakukan solat dengan sempurna, maka diwajibkan kita melakukan i'adah. Ini juga kita membicarakan ini pada minggu yang lepas. Ini adalah misal orang zaman sekarang menanya misalan dalam kapal terbang, dia duduk atas kapal terbang, dia melakukan solat zuhur dan solat asar dalam keadaan duduk dan sebagainya, tidak dapat menghadap kiblat, maka diwajibkan ini dia melakukan i'adah. Ini yang apa kita maksudkan ini sebagai solat yang ini huma waktu. Tapi kalau sekiranya dia dapat ini menghadap ini kepada kiblat, sah solatnya. Walaupun ini kita ada khilaf. Saya ada membicarakan khilaf di antara Imam Ramli dengan Ibn Hajar. Ini perkara sangat penting ya.
kita cuba yang ni hafal yang ni perkara ini, sebab ini perkara banyak orang zaman sekarang yang ni menanyakan tentang masalah ini. Ini adalah masalah sama ada kenderaan itu mustakir ataupun tidak mustakir. Sama ada kenderaan itu dia menetap ataupun tidak, ataupun yang ini tidak menetap. Aywa. Ibn Hajar yang mengatakan sah walaupun tidak menetap. Betul ke tidak? Manakala Imam Ramli mengatakan yang ini tidak sah. Betul ya? Memang? Aywa. Jadi insya-Allah hari ini kita akan meneruskan daripada sini. Boleh, bagaimana boleh satu orang baca ke? Ada siapa-siapa nak volunteer? Bismillah. Amin. Ya. ومن صلى في الكعبة فاستقبل جدارها أو بابها معدودا ومصروفا من ارتفاع عتبته ثلثي ذراع أو على سقفها مستقبلا من بنائها ما سبق جاز، ومن أمكنه عن القبلة فما عليه التقليد والاجتهاد، وإلا أخذ بقول ثقة يخبر عن علم، وإن فقد وأمكن الاجتهاد فما التقليد وإن تحير لم يقلد في الأظهر وصلى كيف كان ويقضي. Nah, dari sekarang penulis beliau Al-Imam An-Nawawi setelah membicarakan tentang solat yang musafir dan berkenaan yang dengan sama ada diwajibkan i'adah ataupun tidak diwajibkan i'adah, dan begitu juga seperti mana kita mengatakan bagaimana dia melakukan solat apabila dia dalam ini perjalanan. Selepas itu beliau membicarakan yang ini tentang bagaimana keadaan apabila seseorang itu melakukan salat dalam Kaabah. Maka beliau mengatakan waman shalla fil Ka'bati. Apa maksudnya? Yakni satu orang yang misalan dia melakukan salat di dalam Kaabah. Apa hukumnya? Adakah dibolehkan kita melakukan salat dalam Kaabah? Sebab sebelum ini kita membicarakan wajib kita menghadap Kaabah. Tapi sekarang ini satu orang ini dia melakukan salat di dalam Kaabah. Maka hukumnya sunnah, sebab Nabi SAW pernah melakukan salat di dalam Kaabah. Nabi SAW ini pernah melakukan salat di dalam Kaabah. Jadi beliau mengatakan waman shalla fil Ka'bati. Bagaimana dia nak melakukan salat? Kalau dia melakukan salat di dalam Kaabah, dia nak menghadap. Di manakah dia nak menghadap? Maka beliau mengatakan wastaqbala jidaraha. Jadi Kaabah ni, bila kita masuk ke dalam Kaabah, ada dia punya tembok-temboknya. Jadi mana-mana tembok yang ni kita menghadap, maka sah salat kita. Wastaqbala jidaraha ataupun babaha. Ataupun yang ni dia menghadap kepada pintu Kaabah mardudan, tapi pintu itu mesti tutup. Kalau pintu terbuka tidak sah. Boleh faham insya-Allah? Sekarang yang ni kita bayangkan Kaabah sekarang ni. Kita semua boleh bayangkan Kaabah, betul ke tidak? Kaabah ini ada pintu. Kaabah ini ada pintu. Cuba bayangkan satu orang yang ini masuk ke dalam Kaabah dan dia menghadap pintu. Boleh kita bayangkan? Dia masuk dalam Kaabah. Selepas itu dia menghadap mana? Dia menghadap pintu. Tetapi bila dia menghadap pintu Kaabah, pintu itu sedang terbuka. Pintu itu sedang terbuka. Jadi dia menghadap apa? Sekarang ini dia melakukan salat di dalam Kaabah, tapi dia menghadap luar Kaabah. Apa sebabnya? Sebab pintu itu terbuka. Maka tidak sah salatnya. Boleh faham insya-Allah? Jadi di sini penulis ni beliau mengatakan wastaqbala jidaraha. Berkenaan dengan tembok Kaabah tidak ada masalah. Dia kalau masuk ke dalam Kaabah, dia menghadap tembok Kaabah, itu tidak ada masalah. Tetapi kalau sekiranya dia menghadap pintu Kaabah, maka syaratnya dia mesti mardudan. Ini yang beliau mengatakan. Pintu itu mesti tutup. Kenapa? Sebab kalau pintu itu terbuka, dia tidak dikirakan menghadapi Kaabah. Sebab dia menghadapi luar Kaabah. Boleh kita faham apa yang penulis tadi bicarakan? Taib. Jadi dia mengatakan au babaha mardudan. Itu sebab dia mengatakan syaratnya adalah dia mesti mardud. Dia mesti tutup. Ini adalah yang pertama. Yang kedua beliau mengatakan au maftuhan ma'artifa'i atabatihi sulusai zira'. Beliau mengatakan kalau sekiranya
kalau sekiranya pintu Kaabah itu terbuka, kalau sekiranya pintu Kaabah itu terbuka, maka diwajibkan kita menghadapi sebahagian yakni daripada Kaabah yang tingginya 2/3 zirah. 2/3 zirah. Yani ini adalah misal yang seperti mana. Sekarang ini kita lihat, kita bayangkan Kaabah sekarang. Satu orang ini dia melakukan salat di pintu Kaabah. Satu orang ini dia melakukan salat di pintu Kaabah. Dan pintu Kaabah itu terbuka. Pintu Kaabah itu terbuka. Tapi dia berada di mana? Dia berada di luar Kaabah. Dia menghadapi pintu Kaabah. Sah ke tidak salat ni? Kalau pintu itu terbuka. Sekarang ini kita lihat terbalik pula. Tadi kita mengatakan kalau dia melakukan salat di dalam Kaabah. Kalau dia melakukan salat di dalam Kaabah dan dia menghadapi pintu Kaabah terbuka dan tidak ada apa-apa di depannya, maka ini kita mengatakan tidak sah salatnya. Tetapi kalau sekiranya ada satu tembok di depannya, yakni misalan yakni kita ada pintu, yakni misalan pintu ini terbuka, bawah pintu ini ada seperti apa, ada tembok kecil. Kalau tembok kecil ini lebih daripada 2/3 zirah, sah salatnya. Ini ada kalau dia dalam Kaabah. Kalau dia di luar Kaabah, dia menghadap ini Kaabah dan pintu Kaabah terbuka, maka salatnya tetap sah. Apa sebabnya? Sebab di bawah pintu Kaabah ini ada tembok. Dan tembok itu lebih 2/3 daripada zirah. Apakah yang dimaksudkan 2/3 daripada zirah? Zirah ini adalah ini ya. Zirah ini maksudnya daripada ujung jari kita ini sampai kita punya siku. Ini adalah satu zirah. 2/3 zirah yang ni berapa tinggi? Boleh kita mengatakan sampai sini. Betul ke tidak? 2/3. Ini hasta, betul? Apa dia? Apa dia? Hasta. Bukan, hasta ni terjemahan. Bukan maksudnya. Nanti siap. Bukan. Kita lihat di sini dia mengatakan ma'artifai atabati sulusai zira. Hasta itu adalah terjemahan. Yang dimaksudkan zira ini adalah ujung jari sampai ini adalah satu zira. Sekarang dia mengatakan 2/3 zira. Sulusai ini di sini maksudnya 2/3. Dia asalnya sulusain disebabkan mudhaf idhafah. Nun yang ini jatuh. Jadi dia sulusai zira'in, yani mudhaf dengan mudhaf ilaih. Jadi asalnya adalah sulusain. Ini kalau kita mengatakan dia mansub ini ataupun majrur, kalau dia marfu ini sulusani. Yani sulusan 2/3. Jadi 2/3 agak-agak sini sampai sini. Kalau satu orang itu dia solat dalam Kaabah dan dia menghadapi pintu Kaabah dan pintu Kaabah ini terbuka. Akan tetapi ada tembok, ini dipanggil atabah. Ada yang ini tembok dan dia lebih daripada 2/3 zirah. Maka sah solatnya. Tapi kalau sekiranya dia kurang daripada 2/3 zirah, sebagai misal, yang ni dia punya height seperti ini. Misalan yang ni ada macam tembok kecil gini. Pintu misalan, tapi bawah pintu ni ada tembok. Maka ini tidak sah. Boleh faham insya-Allah? Jadi maksudnya di sini adalah kalau dia melakukan solat di dalam Kaabah, dia mesti menghadapi tembok Kaabah ataupun atabah. Yakni ini yang kita maksudkan. Yakni tembok yang ada di bahagian pintu Kaabah. Kalau sekiranya tidak ada atabah langsung, seperti mana kita mengatakan, kalau pintu itu terbuka, maka tidak sah. Kalau pintu itu terbuka ini maka yang ini tidak sah. Jadi tapi kalau dia ada atabah, yang ini tembok yang kecil, saya tak tahu yang sekarang punya Kaabah ada ke? Sekarang yang ini kalau kita lihat pintu Kaabah, kalau pintu Kaabah itu terbuka, kita lihat yang ini misalan bila kita nak masuk ini kepada Kaabah, ada tembok, kita ada tembok. Biasanya sebahagian rumah misalan bila kita nak masuk pintu dia ada macam apa? Yakni dia ada macam simen. Yakni kita nak kena cross kita punya kaki. Macam rumah Habib Ali Idrus Batu Pahat. Kita kalau nak masuk ini rumah dia, nanti ada macam apa? Kita nak kena ada macam tembok kecil. Betul ke tidak? Ini kita panggil atabah. Dalam bahasa Arab, ini adalah atabah. Jadi penulis tadi mengatakan kalau sekiranya dia menghadap ini kepada atabah dan dia lebih daripada 2/3, maka sahnya ini salatnya. Kalau tak, ini tidak sah. Taib. Selepas itu beliau mengatakan au ala sathiha,
Situasi yang ketiga adalah kalau sekiranya seseorang itu melakukan solat di atas Kaabah. Yani satah ini maksudnya dia punya rooftop. Ini berkenaan dengan melakukan solat atas Kaabah, dia adalah makruh. Makruh yang melakukan solat di atas Kaabah. Apa sebabnya? Sebab ini kita mengatakan kurang yang adab. Sebab Kaabah ini adalah tempat yang mulia. Jadi sebagai penghormatan yang dibagi Kaabah, dielakkan kita melakukan solat di atas Kaabah. Tetapi sah solatnya kalau sekiranya dia melakukan solat di atas Kaabah. Tetapi dengan syarat. Apa syaratnya? Penulis ini mengatakan mustaqbilan min bina'iha ma sabaqa. Sekarang ini cuba bayangkan ini kita di atas Kaabah. Taib, antum boleh lihat ini gambar Kaabah daripada atas. Jadi apa yang ada di atas Kaabah ini, bila kita naik Kaabah, bila satu orang itu di atas Kaabah, dia ada tembok, betul ke tidak? Tembok. Macam balcony gitu. Apa dia? Ledge. Yani ada macam ledge. Ini yang penulis ini maksudkan. Dia mengatakan kalau dia di atas Kaabah dan dia menghadap tembok yang ada di atas Kaabah. Boleh faham insya-Allah? Ledge. Tembok yang di atas Kaabah. Syaratnya dia mesti lebih daripada 2/3. 2/3 zira' sebab dia mengatakan masabaqa. Seperti yang ni apa yang disebutkan. Syarat yang disebutkan jaza, maka sah yang ni salatnya. Tetapi makruh. Seperti mana kita mengatakan. Salat dalam Kaabah sunnah. Salat yang ni di atas Kaabah makruh tetapi sah. Salatnya adalah sah. Jadi ini adalah sikit lebih kurang ini hukum ahkam yang bersangkut paut ini dengan melakukan salat ini di dalam ini Kaabah dan begitu juga di atas Kaabah. Jadi kalau satu orang itu masya-Allah ini dia boleh masuk Kaabah, kita pun tak tahu ini sama ada kita diberikan peluang ke tidak, wallahu alam. Tetapi kalau dia satu orang ini masuk ke dalam Kaabah ini dia ada beberapa tembok. Dan di dalam Kaabah juga ada tiang. Jadi kita boleh menghadap kepada tembok, kita boleh menghadap kepada tiang. Jadi satu orang misalan menghadap tembok di sini. Lagi satu orang menghadap tembok di sini. Betul ke tak? Sebab dia 4. Lagi satu orang yang menghadap tembok di sini. Ketiga-tiga solatnya sah. Lagi satu orang menghadap pintu misalan. Pintu tertutup. Sah. Jadi orang yang melakukan solat dalam Kaabah tidak ada masalah. Sebab mana-mana tembok dia menghadap, sah solatnya. Sebab dia berada di dalam kiblat. Ini ada beza sedikit keadaannya. Ya. Apa dia? Solat jemaah ini sama. Ya ni dia boleh ikut ini kepada imam selagi mana dia mengetahui gerakan imam. Selagi mana dia mengetahui gerakan imam, sah solatnya. Selepas itu penulis mengatakan waman amkanahu ilmul qiblati haruma alaihi taqlid wal ijtihad. Sekarang ini adalah perkara yang berbeza. Yani setelah dia membicarakan tentang hukum ahkam yang bersangkut paut ini dengan solat dalam Kaabah, beliau membicarakan ini tentang masalah ijtihad dengan taklid. Dan beliau mengatakan barang siapa yang mengetahui kiblat dengan keyakinan, diharamkan ke atasnya melakukan taklid dengan ijtihad. Ini adalah misal seperti apa? Satu orang misalan di Makkah, dia lihat Kaabah. Dia lihat ini kepada Kaabah. Selepas itu dia mengatakan saya nak melakukan ijtihad. Tidak dibolehkan. Sebab ini kita mengatakan keyakinan. Ilm di sini maksudnya yakin. Yani beliau mengatakan waman amkanahu ilmul qiblati. Yani maksudnya atas keyakinan, bukan atas kepada zon. Mungkin antum tulis ini. Bukan atas kepada zon, tidak dibolehkan baginya melakukan ijtihad. Kenapa? Sebab ijtihad adalah zon. Hasil ijtihad adalah zon. Maka tidak dibolehkan dia kembali kepada zon kalau dia ada keyakinan. Dan dia tidak boleh melakukan taklid. Taklid ini maksudnya dia ikut orang lain. Satu orang itu dia menghadap ini di arah lain, dia ikut. Maka diharamkan ke atasnya sebab dia yakin di mana yang ini beradanya kiblat. Wa illa, kalau dia tidak sampai kepada keyakinan, yakni seperti satu orang ini misalnya tidak lihat Kaabah. Dia tidak sampai kepada keyakinan. Apa dia buat? Dia mengatakan akhadha biqauli siqatin. Dia boleh mempercayai apa yang disebutkan oleh seorang yang siqah.
Yakni dia pergi kepada satu kampung, yakni misalan dia tidak mengetahui mana kiblatnya. Maka imam yang di masjid mengatakan kepadanya kiblatnya di sini. Maka khalas, dia melakukan salat mengikut apa yang disebutkan oleh orang tadi. Sebab orang ini boleh dipercayai, melainkan kalau fasik. Kalau yang memberitahukan kepadanya seorang fasik, dia tidak boleh mengambil apa yang disebutkan olehnya. Dan begitu juga kalau sekiranya budak yang kecil yang belum baligh. Tapi kalau sekiranya orang yang dipercayai, maka dia mengikut apa yang disebutkan oleh orang yang tersebut. Kalau sekiranya dia membicarakan akan kiblat itu berdasarkan dengan keyakinan. Bagaimana ini berdasarkan dengan keyakinan? Daripada sebab ini berdasarkan dengan keyakinan, misalan sebuah tempat ini misalan sudah beratus tahun misalan orang melakukan solat di tempat ini. Dan semua orang melakukan solat menghadap sini. Ini kita mengatakan khalas, ini kiblat ini berdasarkan dengan keyakinan. Yakni mana-mana orang yang melakukan salat, dia akan melakukan salat mengikut kepada kiblat ini. Jadi kita pergi kepada kampungnya, orang itu mengatakan di sini kiblatnya yang kita melakukan salat. Dan jumlah orang yang melakukan salat ikut kepada daerah ini adalah jumlah mutawatir. Yakni jumlah yang besar. Maka kita mengambil apa yang dikatakan oleh mereka. Fa in faqada wa amkana al-ijtihad. Tapi kalau sekiranya dia tidak mendapati orang yang memberitahukan kepadanya di mana kiblat, ataupun ada orang tapi fasik dan sebagainya, maka sekarang beliau mengatakan fa in faqada wa amkanahu al-ijtihad harumat taqlid. Dan dia mampu melakukan ijtihad. Sekarang dia tidak mengetahui di mana kiblat. Dan dia mampu melakukan ijtihad dan dia tidak ada orang yang dapat memberitahukan kepadanya dengan keyakinan. Maka tidak dibolehkan dia melakukan taklid. Wajib dia melakukan ijtihad. Wajib dia melakukan ijtihad. Ijtihad apa maksudnya di sini? Yakni meletakkan usaha untuk mencari kiblat. Zaman sekarang masya-Allah cari kiblat sangat mudah sekali. Semua orang menggunakan application. Maka ini ijtihad. Ini adalah ijtihad. Kalau 20 tahun yang lalu sebelum ada handphone yang canggih seperti ini, kita mana-mana kita kalau pergi luar negeri kita bawa kompas. Betul ke tidak? Tapi zaman sekarang masya-Allah disebabkan ada teknologi, maka tidak ada masalah. Tapi zaman dahulu kompas pun orang tidak ada. Jadi mereka membicarakan misalan lihat kepada bintang. Lepas itu ada juga ilmu berkenaan dengan lihat kepada angin. Saya pun tak tahu bagaimana, tapi ini disebutkan oleh para ulama. Lihat angin tiup daripada arah mana. Daripada situ mereka dapat tahu kiblat berada di di mana. Dan orang yang di atas kapal biasa akan lihat kepada bintang. Dikatakan ada beberapa bintang yang akan dia menunjuk kepada arah kiblat. Maka ini semua adalah daripada misal ijtihad. Kalau dia ada ilmu ijtihad, dia mampu melakukan ijtihad, tidak dibolehkan dia melakukan taklid. Taklid maksudnya mengikuti seseorang ikut buta. Orang ini melakukan solat, dia melakukan dia melakukan solat kita mengikutinya. Tetapi kita pun tak tahu sama ada ini kiblat kan bukan kiblat. Jadi di sini kalau kita mampu melakukan ijtihad, wajib kita melakukan ijtihad. Jadi di sini ada beberapa different stages. Yang pertama sekali adalah keyakinan. Dia yakin, misalnya dia lihat kepada Kaabah. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, diberitahu oleh orang yang dipercayai. Ini adalah stage yang kedua. Yang ketiga, ijtihad. Dia melakukan ijtihad. Sebab dia tidak mengetahui mana kiblat dan dia tidak dipercaya orang. Misalnya dia lihat orang sekitarannya semua tidak melakukan solat. Jadi dia melakukan ijtihad. Yang keempat baru taklid. Yakni dia mengikut orang lain. Dia mengikuti orang lain kalau sekiranya dia tidak mampu melakukan ijtihad dan dia mempercayai orang yang dia mengikuti. Jadi sebab orang yang dia mengikuti itu melakukan ijtihad, maka dia mengikuti orang tersebut. Jadi ini adalah yang keempat.
Maka di sini penulis ini mengatakan fa in faqada wa amkana al-ijtihad harumat taqlid. Taqlid diharamkan kalau dia mampu melakukan ijtihad. Fa in tahayyara, kalau sekiranya dia tidak mengetahui mana yakni kiblat dan dia tidak mampu yakni melakukan ijtihad dan dia pun tidak ada ilmu tentang bagaimana nak cari yakni kiblat, maka di sini beliau ini mengatakan lam yuqallid fil adhar. Dia tidak mengikuti yakni orang lain sebab ini dia pun tidak mengetahui sama ada orang lain yakni juga yakni mengetahui yakni di mana yakni arah yakni kiblat. Wa shalla kaifa kan wa yaqdi. Maka dia melakukan salat tapi diwajibkan dia melakukan qada. Dia melakukan salat ini tapi diwajibkan dia melakukan qada. Ini dikirakan ini sebagai solat lima waktu. Satu orang ini melakukan salat dan dia tidak tahu yakni di mana yakni kiblat. Dan dia dalam keadaan yakni keliru yakni tentang di mana yakni adanya kiblat. Maka dia melakukan salat tapi diwajibkan dia melakukan qada. Jadi di sini kalau dia tidak melakukan ijtihad wajib dia qada. Tapi kalau dia melakukan salat dengan ijtihad tidak diwajibkan qada, sah salatnya. Sah yakni salatnya. Wa yajibu tajdidul ijtihad li kulli salatin. yakni diwajibkan ke atasnya memperbarui ijtihad bagi tiap-tiap salat. yakni misalan dia melakukan salat zuhur, dia mengatakan kiblat ini di depan. Tetapi bila dia nak melakukan yakni salat yakni asar, dia mendapati ada perubahan sikit. Sebenarnya yakni salatnya kiblatnya adalah yakni tempat yakni yang lain. Maka dia melakukan salat yakni dengan ijtihad yakni yang kedua. Jadi salat zuhur yakni dia melakukan ijtihad pada satu arah, salat asar dia melakukan ijtihad pada arah yang lain. Sebagai misal, kalau dia berubah ijtihad. Sebab kedua-duanya berdasarkan dengan ijtihad. Dia bukan berdasarkan keyakinan. Ijtihad berdasarkan pada zon seperti mana kita mengatakan. Salat zuhurnya sah, salat asarnya pun sah. Kita ada kaedah, antum tulis ini kaedah ini. Kaedah yang ini mengatakan al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. yakni sesuatu yakni ijtihad tidak dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Sesuatu yang ijtihad tidak dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Yani misalnya adalah dia melakukan ijtihad ini bagi solat zuhur. Kiblatnya di sini. Selepas itu bagi solat asar, dia melakukan ini ijtihad, dia mendapati ada perubahan di dalam ijtihad ini. Besar kemungkinan bukan ini kiblat ini ke sini, ke kanan sikit sebagai misal. Maka dia melakukan salat ini ke kanan. Maka salat ini yang pertama sah, salat yang kedua pun sah. Sebab kita mengatakan al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Jadi kedua-duanya yakni salatnya sah. Jadi penulis ini mengatakan kalau berubah ini ijtihadnya, wajib yakni dia melakukan salat ikut kepada ijtihad ni. Wa yajibu tajdidul ijtihadi li kulli salatin tahduru ala sahih. Ini berdasarkan ini dengan pendapat ini yang sahih, yakni muqabil sahih, mengatakan yakni tidak diwajibkan. Tetapi ini pendapat ini ikut ini kepada pendapat ini ala sahih, maka diwajibkan yakni dia melakukan ijtihad bagi tiap-tiap solat. Wa man ajaza 'anil ijtihad wa ta'allama al-adillah wa ta'allumil adillati ka'ama qallada thiqatan 'arifan. Barang siapa yang tidak mampu melakukan ijtihad dan mempelajari tentang cara ijtihad, yakni ta'allumil adillah di sini maksudnya cara melakukan ijtihad. Apa dia buat? Dia memberikan misal seperti apa? Seorang buta. Seorang yakni buta tidak mampu melakukan ijtihad dan tidak mampu mempelajari tentang dalil-dalil ijtihad. Maka qallada siqatan 'arifan. Jadi apa dia buat? Barang siapa yang tidak mampu melakukan ijtihad, maka diwajibkan dia mengikuti orang yang mampu melakukan ijtihad. Dia mengikuti orang yang mampu melakukan
melakukan ijtihad. Ini berkenaan dengan orang buta ini. Orang buta sebenarnya boleh melakukan ijtihad tapi terhad. Bagaimana orang buta nak cari kiblat misalan? Bagaimana orang buta nak cari kiblat? Caranya adalah dengan dia menggunakan tangannya. Yang ini sebagai misal, dia masuk ini kepada masjid dan dia tidak mengetahui ini di mana kiblat. Akan tetapi dia rasa mihrab. Dia rasa mihrab, maka dia tahu dengan dia memegang ini mihrab, dia tahu kiblat ke sini. Ini juga adalah daripada cara yang ini orang buta melakukan ijtihad. Tetapi dia tidak dapat ini melihat, maka kalau sekiranya dia tidak mampu melakukan sedemikian seperti dia di padang pasir sebagai misal, maka dia mengikuti orang yang mampu melakukan ijtihad. Wa in qadara fal asahu wujubu ta'allum. Kalau dia mampu melakukan ijtihad, maka wajib dia mempelajari. Mempelajari apa di sini? Yakni mempelajari cara untuk melakukan ijtihad. Syekh ini Zakaria Ansari, beliau mengatakan diwajibkan seorang musafir mempelajari cara melakukan ijtihad mencari kiblat. Wajib ini ke atasnya sebelum dia safar. Yakni kalau dia nak keluar negeri, wajib dia belajar cara ijtihad. Ini disebutkan oleh Syekh Zakaria Ansari dalam kitabnya Manhaj. Kitab Manhajut Tullab, dia adalah mukhtasar bagi kitab Minhaj. Yakni selepas ini kitab Minhaj, ni dulu kita ada membicarakan ya. Selepas ini kitab Minhaj, tidak ada ulama yang merumuskan kitab Minhaj melainkan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dia merumuskan Minhajut Talibin kepada Manhajut Tullab. Ini Syekh Zakaria Ansari ini seorang yang sangat luar biasa. Seorang ini yang sangat luar biasa. Dikatakan tidak ada orang mampu merumuskan kitab Jam'ul Jawami'. Tidak ada orang yang mampu merumuskan kitab Jam'ul Jawami'. Sebab Al-Imam As-Subuki, bila dia mengarang kitab Jam'ul Jawami', dalam muqaddimah dia mengatakan, saya merumuskan kitab ini daripada lebih 100 kitab. ini disebut dalam muqaddimah. Antum kalau baca kitab ini, kitab Jam'ul Jawami', dia mengatakan dalam muqaddimah, dia mengatakan saya telah merumuskan lebih 100 kitab ini usul di dalam kitab ini. Kitab Jam'ul Jawami', kitab yang bukan kitab besar kan, kitab kecil, ini satu jilid saja. Jadi cuba kita bayangkan dia punya compact ini, kitab ini. Dikatakan tidak ada orang mampu yang ini merumuskan lagi. Sebab dia dah rumusan atas rumusan atas rumusan. Sehingga yang ini datang Syekhul Islam, Syekh Zakaria Al-Ansari. Dia rumuskan kitab Jam'ul Jawami' kepada kitab Lubbul Usul. Begitu juga kitab Minhaj. Orang mengatakan susah yang ini nak rumuskan Minhaj. Sebab Minhaj, dia Imam Nawawi merumuskan madhab. Tetapi Masya Allah ini Syekhul Islam merumuskan kepada Manhajut Tullab. Selepas Syekh Zakaria Ansari tidak ada orang. Yang ini maksudnya boleh merumuskan lagi. Dan beliau setelah merumuskan Minhaj kepada Manhajut Tullab, dia syarahkan Manhajut Tullab. Dia sendiri syarahkan. Dari dia yang rumuskan, selepas itu yang ini dia mensyarahkan. Dan dia menamakan kitabnya Fathul Wahhab. Fathul Wahhab syarah Manhajut Tullab. Dan ini kitab Fathul Wahhab ini dipelajari ini sehingga hari ini. Dan selepas itu datang Al-Imam Al-Bujairimi, ya, dia meletakkan hasyiah. Dia dikenali sebagai Hasyiah Bujairimi. Ala kulli hal, yakni beliau mengatakan diwajibkan bagi seorang musafir untuk mempelajari bagaimana nak melakukan ijtihad kiblat sebelum yang ini dia safar. Kalau tak, dia berdosa. Kalau dia musafir dan dia tidak mengetahui, dia mengatakan saya tak tahu macam mana nak cari yang ini kiblat, saya haram ini ke atas. Wajib dia melakukan qada' seperti mana kita mengatakan. Kalau dia tidak tahu melakukan ijtihad, betul ke tidak? Seperti mana tadi kita mengatakan. Jadi penulis mengatakan di sini wa in qadara fal asahu wujubu ta'allum. Sekarang satu orang ini dia mampu
mempelajari. Wajib dia mempelajarinya. Mengikut ini pendapat yang asah. Wa yahrumu taqlid. Diharamkan dia melakukan taklid, yang ikut-ikutan. Dia sendiri yang mesti melakukan ijtihad. Jadi kalau seseorang itu melakukan ijtihad, dia tidak boleh ikut. Tetapi masalahnya kalau dua orang melakukan ijtihad, lepas itu dua-dua lain pula dia punya natijah. Macam mana mereka nak solat macam ini? Yakni dua orang melakukan ijtihad ini untuk cari kiblat. Satu orang mengatakan kiblat di sini, lagi satu orang mengatakan kiblat di sini. Macam mana mereka nak solat? Maka mereka melakukan solat. Tidak dibolehkan solat jamaah. Jadi sah. Yang pertama solatnya sah, yang kedua juga solatnya sah. Sebab ini berdasarkan kepada ijtihad. Dan Nabi SAW mengatakan likulli mujtahidin nasib. Orang yang melakukan ijtihad, dia akan mendapatkan bahagiannya daripada ijtihad. Ini adalah daripada hatta dalam ilmu fiqh banyak kita membicarakan tentang perkara ini. Hatta dalam fiqhul muqaran, Al-Imam Syafi'i mengatakan begini, Al-Imam Abu Hanifah ini mengatakan benda ini yang lain. Likulli mujtahidin nasib. Bagi tiap-tiap orang yang melakukan ijtihad, mendapatkan bahagiannya daripada ijtihad. Jadi kedua-duanya kita mengatakan solatnya sah. Yang menghadap ke sini solatnya sah, yang menghadap ke sana juga solatnya sah. Sebab ini berdasarkan berzon. Seperti mana kita mengatakan. Taib. Teruskan baca. Wa man shalla bil ijtihadi fatayaqana al-qata'a faqada fil adhar falau tayaqanahu fiha fajib istinafuha hatta ghayyara ijtihaduhu amila bil-thani wala qada'a hatta law shalla raka'atin yang bagi jihadin bil ijtihadi fala qada'a. Sekarang ini adalah daripada masalah banyak orang ini menanyakan. Tapi sebelum itu insya-Allah kita baca matan dulu. Penulis ini mengatakan wa man shalla bil ijtihad. Sekarang satu orang ini dia melakukan ijtihad, dia melakukan solat. Tamam? Dia melakukan solat. Jadi dia berdasarkan ijtihadnya, dia mengatakan sini kiblat saya. Yang ini adalah kiblat saya. Fatayaqana al-khata'. Selepas ini dia melakukan solat, orang semua mengatakan apa kau dah buat? Ini salah ni kiblat. Kiblat ke sini. Maka ini berdasarkan keyakinan. Confirm. Dia telah yang ini melakukan ini kesalahan. Jadi apa jadi kepada solatnya? Dia telah melakukan solat zuhur tadi. Maka solat zuhurnya tidak sah. Wajib yang ini dia melakukan qada kalau sekiranya dah terkeluar waktu. Tapi kalau sekiranya waktu zuhur masih ada lagi, wajib dia solat sekali lagi. Wajib yang ini dia melakukan solat yang ini sekali lagi. Walaupun yang ini muqabil yang ini adhar yang ini mengatakan salat yang ini sah sebab bila dia melakukan salat dia berdasarkan kepada ijtihad. Tetapi disebabkan dia sudah mendapatkan keyakinan yang kiblat itu yakni dia salah, maka wajib yakni dia melakukan qada dan salat yakni sekali lagi. Jadi ini adalah situasi yang pertama, tidak ada masalah. Situasi yang pertama. Selepas itu beliau mengatakan falau tayaqanahu fiha, yakni fiha balik kepada fi salah. Sekarang dia sedang melakukan salat, yakni sebelum salat dia ijtihad. Dia mengatakan ini adalah kiblat saya. Apabila dia sedang melakukan salat, dia dapat keyakinan yang dia silap dalam kiblat. Misalnya dia sedang melakukan salat, ada orang mengatakan awak salah kiblat. Yakni 10 orang ini mengatakan kepadanya, awak salat ini kiblatnya salah. Kiblat ini di belakang. Masya Allah, apa dia nak buat? Sekarang dia dalam salat, betul ke tidak? Di dalam salat. Orang mengatakan kepadanya, kiblat awak salah. Dan dia lihat ini orang yang tinggal di kawasan itu, yang mengetahui tentang keadaan itu. Dia mungkin ini musafir ini misalnya. Dia tidak mengetahui. Seperti pernah berlaku satu orang ini masuk Masjid Abdul Razak, dan dia takbir, dia menghadap mana? Yani Masjid Abdul Razak kalau kiblat dia ke sini, dia menghadap ke sini. Dia menyangkakan dia miss mihrab. Yani maksudnya dia masuk ke dalam solat, bila dia masuk dia menyangkakan bila masuk dia terus kiblat. Jadi dia pergi dekat hujung dia Allahu Akbar. Ini adalah misal dia. Dan dia dah masuk ke dalam solat. Apa kita nak buat sekarang?
Apa yang kita nak buat sekarang? Ini ada orang yang menanyakan kemusykilan ini. Adakah kita pusingkannya, menghadapkannya ke arah kiblat? Yakni maksudnya kita memusingkan badannya, ataupun kita mengatakan kepadanya, yakni awak punya solat ni tidak sah. Sebab ini dia menghadap ini kiblat yang salah. Maka jawapan ini yang betul, dan saya harap ini kita hafal ini jawapan ini. Jawapan ini yang betul, batal solat ni. Jadi tak perlu kita nak goyangkan badannya. Sebab solatnya pada asalnya sudah tidak sah. Boleh faham insya-Allah? Sebab ada orang ini salah faham. Sebab Nabi SAW apabila dia dapat ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, Nabi SAW sedang menghadap Baitul Maqdis. Datang ayat yang mengatakan hadapilah, yakni Masjidil Haram, ini maksudnya Kaabah. Maka Nabi SAW ini dia berpusing. Kita tidak boleh menyamakan keadaan kita dengan keadaan Nabi SAW, sebab Nabi mendapat wahyu. Betul ke tidak? Yakni ini adalah masanya wahyu baru yang ini berubah. Wahyu yang ini mengatakan kepadanya, yakni kiblat ini yang betul. Jadi kita tidak boleh menyamakan diri kita dengan Nabi SAW. Kita hidup dalam zaman kiblat sudah sabit yang di Makkah. Jadi maksudnya kita yang melakukan kesilapan. Kita yang melakukan kesilapan, dan orang yang menegur kita. Beza kalau kita melakukan isyihad, tidak ada orang menegur kita, sah solat kita. Tapi sekarang yang ini dengan keyakinan, orang mengatakan awak telah melakukan kesilapan, seperti yang Masjid Abdul Razak tadi. Ini confirm, ini kita mengatakan dia salah, ini kiblat tidak sah salatnya. Jadi ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini. Kita lihat apa beliau mengatakan. Falau tayaqqanahu fiha, kalau dia yakin yang kiblatnya salah dalam salat, fiha, ha ni dhamir ini balik kepada salat. Wajaba isti'nafuha, wajib dia melakukan solat sekali lagi. Isti'naf ini maksudnya dia memperbarui solat. Ini solat tadi tidak sah. Solat tadi tidak sah. Jadi apa dia buat? Dia batalkan solatnya. Betul ke tidak? Sebab asalnya tidak ada solat. Dan dia melakukan solat yang baru. Dia melakukan ini solat yang baru. Dan juga ada jamaah ini menanyakan, bagaimana dia nak membatalkan salat? Adakah ini dia perlu salam dulu, lepas itu baru dia membatalkan salat? Tak perlu. Sebab bila kita mengatakan asalnya salatnya sudah batal, jadi tak perlu ini kita nak salam seperti salat jenazah untuk kita keluar ini daripada salat. Sebab asalnya ini tidak ada salat. Asalnya ini tidak ada salat. Sebab ada orang ini dia salah faham ini, dia menyangkakan kita walau macam mana pun kita nak kena salam. Tidak ada salam. Tidak ada salam. Maka beliau mengatakan wa in taghayyara ijtihaduhu amila bisani. Ini tadi saya telah membicarakan satu orang yang ini solat zuhur, dia mengatakan isyad saya ke sini. Dia melakukan isyad, dia mengatakan isyad saya di sini. Tapi solat asar isyadnya berubah. Dia mengatakan besar kemungkinan nampaknya tadi saya solat zuhur kiblat bukan ke sini. Kiblat ini ke kiri. Maka dia melakukan ke kiri. Jadi dia mengamalkan ini isyihad ini yang kedua. Ini apa dulu saya mengatakan wala qada'a. Adakah diwajibkan dia melakukan qada' bagi solat yang pertama tadi? Di sini dia mengatakan wala qada'a. Yakni wala, sebab dia melakukan solat ini yang pertama dengan isyihad yang pertama. Dia melakukan solat yang kedua dengan isyihad yang kedua. Jadi dia mengamalkan yang kedua, betul ke tidak? Sebab ini latest isyihad. Jadi maksudnya dia tidak mengamalkan isyihad yang pertama, tapi dia telah melakukan solat dengan isyihad yang pertama. Adakah diwajibkan dia melakukan qada'? Tidak diwajibkan dia melakukan qada'. Kalau orang menanyakan apa sebabnya, kita ada kaedah al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Yani cuba hafal ya. Ini kaedah. Yani ijtihad tidak apa tadi saya mengatakan? Tidak dihapuskan ini oleh, tidak dibatalkan afwan. Ijtihad tidak dibatalkan isyihad yang lain. Tamam, berdasarkan kaedah ini wala qada'. Tidak ada qada' yang ni ke atas, tidak ada qada' yang ni ke atasnya. Selepas itu Al-Imam Nawawi meneruskan, dan ini keadaan agak pelik sedikit ya. Yakni beliau mengatakan hatta law shalla 4 rakaat. Walaupun dia melakukan solat ini 4 rakaat li 4 jihad. Macam mana ini? Yakni satu orang ini dia melakukan solat 4 rakaat dan tiap-tiap rakaat dia menghadap kiblat yang berbeza.
Sebab sebelum dia masuk solat, kiblatnya dia isytihad dia begini. Tapi bila dia naik rakaat yang kedua, dia berubah isytihad. Dalam solat ini dia isytihad. Jadi rakaat kedua dia menghadap ke sini. Bila dia naik pada rakaat yang ketiga, berubah lagi isytihad. Besar kemungkinan naik ke sana. Rakaat ketiga dia menghadap ke sana. Lepas itu bila dia naik pada rakaat yang keempat, berubah isytihad. Maka dia menghadap ini ke sini. Bagaimana dengan solatnya? Ini yang beliau maksudkan. Yang ini satu orang ini dia melakukan solat 4 rakaat li 4 jihad. Dia melakukan solat 4 rakaat dengan 4 arah. Jadi tiap-tiap rakaat arah yang berbeza. Berdasarkan dengan isytihad, dia mengatakan bil isytihad. Bil isytihad, bukan main-main ya. Kalau main-main batal solat. Tapi dia mengatakan isytihad. Yang ini dalam solat ini dia melakukan isytihad. Fala qada. Al-Imam Nawawi ini mengatakan tidak diwajibkan qada. Ini maksudnya sah salatnya. Sebab al-isytihad la yunqadu bil isytihad. Jadi bukan maksudnya berbeza isytihad membatalkan isytihad ini yang pertama. Isytihadnya yang kedua tidak membatalkan yang pertama. Yang ketiga tidak membatalkan yang kedua dan yang pertama. Yang keempat tidak membatalkan yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Jadi yang pertama sah, yang kedua sah, yang ketiga sah, yang empat pun sah. Jadi sah salat. Tetapi ada Al-Imam Ibn Hajar ataupun Imam Ramli ada membicarakan tentang masalah ini. Mungkin antum boleh bahas ya. Saya tak ingat, kalau tidak silap saya pun tak sempat nak rujuk tadi. Kalau tak silap saya, Al-Imam Ibn Hajar ini mengatakan tidak sah, ataupun Imam Ramli. Dia mengatakan tidak sah sebab mereka mengatakan, ini mutaakhirin ni. Mereka mengatakan sebab bila dia menukar isytihad, dia yakin yang rakaat yang pertama ini tidak menghadap kiblat. Dan dia yakin yang rakaat yang kedua tidak menghadap kiblat. Jadi rakaat yang keempat yang akhir sekali. Jadi disebabkan dia yakin yang ketiga-tiga arah itu tidak menghadap kepada kiblat, maka tidak sah salat. Ada khilaf ini tentang masalah. Tapi berbeza dengan apa disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi ini di sini. Tetapi faedah daripada apa yang disebutkan adalah berdasarkan dengan kaedah al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Boleh insya-Allah. Maka dengan itu alhamdulillah kita dah habis membicarakan ini tentang kiblat. Jadi kiblat ini kira syarat sah salat menghadap ini kepada kiblat. Selepas itu yang ini penulis akan membicarakan tentang babu sifatis salah, dan ini adalah bab yang paling penting dalam bab salat, yang akan membicarakan tentang bagaimana nak melakukan salat. Sifat di sini maksudnya kaifiyah. Babu sifatis salah maksudnya babu kaifiyatis salah. Yani kaifiyah dalam bahasa Arab bagaimana, yani bagaimana cara untuk kita melakukan salat. Jadi saya harapkan insya-Allah sebelum kita membicarakan bab ini, kita akan tangguhkan pada minggu depan. Cuma apa antum perlu buat, perlu ada murajaah. Yani cuba rujuk kitab Muqaddimah Hadramiyah. Jadi sebelum yang ni antum hadir minggu depan, sebelum kelas, cuba yang ni rujuk kitab Muqaddimah Hadramiyah. Antum akan lihat ada perbezaan dengan Safinatun Najah. Sebab di sini beliau akan membicarakan tentang 13 rukun. Minhaj membicarakan 13 rukun sama dengan Muqaddimah Hadramiyah. Cuma kitab Safina membicarakan 17 rukun. Ini semua insya-Allah nanti kita akan membicarakan kenapa, apa yang ni sebabnya dan apakah perbezaan daripadanya. Jadi insya-Allah kalau kita dah rujuk kitab Muqaddimah Hadramiyah, masya-Allah lebih mudah untuk kita faham apa yang di dalam kitab Minhaj, dan apa yang penting adalah kita nak mengamalkan dalam solat kita. Betul ke tidak? Jadi insya-Allah ini kita berhenti di sini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.